Yo guys, and welcome to my video. Biasanya kalau aku nak beli sebuah smartwatch untuk Android, aku akan pergi dekat Samsung punya smartwatch dulu. Sebab apa? Sebab dia je yang boleh kata buat smartwatch dengan baik and dapat software update dengan laju dan juga at least dapat support dalam jangka masa yang lama. So dekat sini Samsung dah keluarkan dia orang punya latest smartwatch, that is Samsung Galaxy Watch 6. Ni kalau ikutkan paling murah yang kau boleh dapatkan daripada Samsung tu sendiri. And kau boleh nampak dia punya display pun is actually quite not bad kan. Nampak lawa kan, nampak sporty and nampak mahal especially. Right now aku akan cerita, and kalau ikutkan dah lebih sebulan aku pakai jam ni untuk daily driver. Benda yang pertama sekali yang penting sebenarnya bila beli sebuah smartwatch, especially bukan daripada Apple, adalah build quality dia. Fazli, macam mana build quality yang ada dekat sini Samsung buat? Okey ke? Kalau kau nak tahu, dia punya build quality actually sama je macam tahun lepas. Yang mana bagi aku yang tu pun dah kira okey sangat-sangat untuk starting price RM1,099. And tahun ni juga dia ada display yang lagi besar. Overall dia punya display ataupun dia punya look sama je, tapi dia punya display tu yang oversize kan, and buatkan bezel tu lagi nipis. Sebelum ni dalam 1.4 je, sekarang dinaikkan 1.5. Dia punya operating system basically One UI 5.0 untuk sebuah jam. So benda yang kau boleh expect dekat sini contohnya macam dia support Samsung Pay, dan juga dia support juga Google Pay tau, ataupun Google Wallet bila kau nak letak sebuah kad kredit ataupun sebuah kad debit untuk buat payment. Mana-mana terminal payment yang kau bayar guna kad tu akan boleh support. Kekurangan dia mungkin dekat bank je yang support untuk Samsung Pay dan juga Google Wallet. Yang aku suka juga bila Google dan juga Samsung dapat collaborate dan buatkan WhatsApp available dalam sebuah smartwatch. Sebelum ni hanya boleh bagi notification saja, and nak reply pun kadang-kadang susah, and ada a few things limited untuk korang buat dalam sebuah jam pintar ataupun smartwatch dekat sini. And sekarang korang boleh buka full-fledged WhatsApp dekat dalam Samsung Galaxy Watch tau. Kalau tak, sebelum ni hanya untuk notification sahaja. Keyboard juga korang boleh guna full QT keyboard untuk korang reply, sama ada korang nak guna swipe tu, ataupun kalau korang nak guna voice pun boleh juga. Tak ada halangan untuk korang reply dalam sebuah jam daripada Samsung Galaxy Watch 6. Cuma je dekat sini, aku sebagai pengguna yang nak sangat-sangat feature reply on WhatsApp tu, akan kata WhatsApp app dalam Samsung Galaxy Watch 6 ni sebenarnya rasa sangat lain daripada dalam smartphone. Sebab dia punya WhatsApp app dalam ni sebenarnya rasa macam sebuah link WhatsApp. Maksud aku, korang tak akan dapat notification dekat sini dulu. Korang akan dapat notification dalam smartphone dulu, baru dapat dekat sini. So sangat rasa tak sync, and notification dekat Watch 6 ni ataupun dia punya One UI untuk jam hanya integrate untuk One UI. Dia bukan integrate untuk buka WhatsApp app. Faham tak? Ada beza dekat situ. So benda ni agak mengelirukan sebab aku tak tahu ni aku buka ni dalam dia punya OS ataupun dalam WhatsApp app untuk jam. Benda tu sebenarnya sangat mengelirukan, dan bagi aku Samsung dan juga WhatsApp perlu improve lagi benda ni to be able to receive that notification dulu dekat smartwatch instead of dekat smartphone dulu. Kalau tak, no purpose buat WhatsApp app dalam ni. Benda ni sepatutnya dapat improve in future, tak ada masalah pun. Cuma sekarang ni bagi aku dia tak usable sangat untuk korang reply message dengan cepat. Bagi aku dia punya software tak banyak beza pun daripada Watch 5. Watch 6 ni dia lebih kurang sama je, tapi dia punya UI perbezaan je dari segi contohnya macam kalau ada asking untuk korang berdiri contohnya stand up. Lepas tu akan ada a few differences kalau korang pergi dekat dia punya fitness app, kalau buat activity contohnya macam gym, berlari ke, and a bit 3D kind of look. So benda tu lah yang buatkan dia a bit berbeza. Dia punya watch face bagi aku lagi menarik daripada kebanyakan jam yang aku pernah tengok. Yang lain ada yang menarik, jujur aku cakap memang ada, tapi sangat susah nak cari, sangat susah untuk korang download and select that sebab ada a few kekurangan. Yang dekat Watch 6 ni boleh kata most of them memang lawa dan buatkan aku nak guna. Cumanya dekat sini, instead of kau start dekat satu watch face je, yang mana yang tu je yang lawa, yang lain semua tak lawa, even though yang tu memang paling useful. Other things yang diorang improve juga adalah dia punya charging, which is sekarang dia dah tak ada pop-up
kata overheat and everything, aku pakai fast charger ke normal charger ke, dia still akan charge tak ada masalah pun, and tak ada pausing charge just untuk cool down dia punya jam. Kalau tak, benda tu dulu ada masalah kerap sangat aku hadap and rasa fed up bila pakai Samsung Watch. Sekarang dah tak ada, dah solve that problem. Untuk korang nak tahu dia punya masa charge, 30 minit boleh dapat 7% kepada 44%. Tu dalam 30 minit. Tak banyak pun sebenarnya, tapi untuk penuhkan daripada 7 sampai 100% dalam masa 1 jam. And bagi aku, untuk sebuah jam lah kan, tak adalah macam besar sangat. And yelah, bila kau pakai bateri yang kecil, akan ada limitation untuk masukkan wattage yang tinggi. So make sense dekat sini dia punya charging time taklah selaju macam sebuah smartphone. Tapi apa yang korang perlu tahu juga, bila buat sleep tracking, sebab jam ni akan ada sleep monitoring untuk tengok korang punya tidur sama ada okey ataupun tak, dia akan ambil bateri, akan ambil percentage 20%. So kalau korang tidur masa tu dalam 30%, dia akan sampai 10% bila korang bangun daripada tidur. Dia punya bateri pula paling maksimum aku dapat adalah 2 hari. Lama juga kan? Aku pun tak jangka sebenarnya, sebab dia ada banyak masuk update yang buatkan aku macam, betul ke ni? And paling average aku boleh dapat adalah 1 hari setengah. So dalam tengah hari tu dah out dah kaput dah. Nak korang kena charge dah masa tu. And yelah, make sense lah, sebab dalam masa 1 hari kau nak kena charge juga, kau nak kena top up juga. Nak tak nak, kau kena orang kata cari masa yang sesuai untuk charge jam ni. Kalau tak, takkanlah kau nak pakai hari-hari kan. Kalau tak, lebam lah tangan ni, kulit korang ni terbakar lah kan. And to me, bagi aku, battery life dia macam okay je, sebab dia adalah a full-fledged sebuah smartwatch instead of jam orang kata fitness band je. Apa lagi aku boleh cakap adalah dia punya health monitoring app and features. Contohnya macam dia boleh detect kau punya tidur contohnya. So bila kau tidur, dia sama ada dia boleh detect kau punya berdengkur, kau tidur tu buas ataupun tak. Dekat situ kau tahu betapa penatnya korang bila tidur. Dekat situ kau boleh tahu sama ada kau punya tidur ni actually lama ataupun dapat rehat ataupun tak. Other things contohnya macam ada ECG juga yang boleh detect, yang boleh tengok kau punya heart rate. Lepas tu untuk orang yang nak check blood pressure monitoring, dekat sini tak ada. Dia ada feature tu, tapi korang kena connectkan dengan aksesori luar untuk to be able to read kau punya blood pressure. Dia bukan macam Huawei Watch D tu. Dia ni is a bit different. Selain daripada tu, dia juga boleh detect kau punya oxygen in blood ataupun O2 sensor untuk detect kau punya badan ni dapat oksigen dengan baik ataupun tak. Cumanya dekat sini dia punya kekurangan a bit pelik. Contohnya adalah untuk to be able to use dia punya ECG dan juga blood pressure monitoring hanya untuk Samsung sahaja. Maksudnya kalau kau pakai smartphone lain yang bukan Samsung, ECG dan juga blood pressure monitoring tu tak ada dalam App Store ataupun Google Play Store. Dia hanya ada dekat Samsung punya Play Store sahaja. So nak tak nak, kau kena pakai Samsung punya smartphone untuk guna ECG. Kalau tak dapat. Ada a few things yang aku rasa nak komen sikit dekat sini adalah dia punya UI. Contohnya macam, aku faham dia nak nampak lawa and nampak a bit different and nampak advance daripada orang lain. Contohnya macam dia buat dia punya animation tu 3D kan. Tapi kalau boleh, kenakan selarikan dengan benda lain. Nampak macam fitness app ni, dia tak bercakap dengan department lain. Contohnya macam watch contohnya. Lepas tu dia punya UI untuk the whole home screen tu, dia macam tak bercakap. Dia hanya fokuskan dekat fitness sahaja. Benda tu is not a bad thing. Cuma mata aku ni boleh detect and nampak kenapa benda lain tak macam fitness. Benda lain macam make their own things and tak sekalikan dengan fitness app. Macam itulah rasanya dia punya UI tu. Benda yang aku agak kurang suka adalah dia punya butang ni sebenarnya untuk panggil Bixby. So aku tak boleh nak integrate untuk panggil Google contohnya. So yelah, aku faham je sebab dia sebuah jam Samsung kan. Tapi yelah, boleh custom lah kot untuk seru dia punya Google Assistant instead of panggil Bixby. Sebab Bixby ni dia sangat basic benda yang boleh buat. Sebab kebanyakan benda aku guna untuk Google. Bixby ni dia lebih kepada arahkan apa yang smartphone korang kena buat instead of nak tahu apa yang ada dekat luar. Faham tak? Tu bezanya antara Bixby dan juga Google Assistant. Kekurangan dia ada a few things lah yang aku boleh cakapkan. Nak kata dia lagi kurang features daripada Samsung Galaxy Watch 6 Classic, tak juga. Yang 6 biasa ni pun bagi aku dah cukup sangat-sangat, dan harga dia pun murah. Alright Fazli, apa nasihat kau untuk orang yang nak beli sebuah smartwatch? Sekarang ni Watch 6, kalau korang nak beli, pastikan korang pakai Samsung to be able to use full features yang ada dalam Samsung Galaxy Watch 6 ataupun mana-mana Samsung Galaxy Watch.
Tapi kalau kau pakai telefon lain, contohnya pakai Oppo, pakai Vivo contohnya, kau kena tahu yang a few health app tak boleh pakai, contohnya macam ECG dan juga blood pressure monitoring. Other than that, kau still boleh guna Samsung Pay, kau still boleh guna Google Pay. Benda tu tak ada masalah, and boleh guna je WhatsApp tu, tak ada masalah juga. And aku akan prefer korang guna jam ni, especially bila korang pakai sebuah telefon Android, sebab features yang kau akan dapat untuk sebuah Samsung Watch lagi banyak daripada kebanyakan smartwatch yang lain. Aku tak deny akan ada juga, tapi kalau ikutkan untuk normal user pakai Android, Samsung Watch is the best watch yang korang boleh pakai. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, see you, keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!